satu amalan yang sangat besar kesannya ke dalam hati manusia, maka berilah kesan itu ke dalam hati kami. Sebagai perbincangan bersama kita dalam kadar masa sekitar 45 minit kan kita bersama ni, maka semua yang saya kasih sekalian, marilah sebelum kita berbincang tentang tentu sesuatu yang ada kaitan dengan program besar kita tentang semarak cinta Al-Quran, tentang Ramadan, tentang Lailatul Qadar, tentang Ramadan. Itulah insya-Allah batas perbincangan kita dengan izin Allah, mengharap redha Allah. Kami lakukan kerana Allah, agar dengan sebab kami duduk ini, kami berhak untuk diampunkan segala dosa-dosa kami oleh Allah. Kami layak untuk mendapat rahmat dari Allah. Kami dibelas ihsan oleh Allah. Hanya boleh buat di masjid. Cantik mana satu bangunan, kagum mana kita pada bangunan, kalau bukan masjid kita tak boleh iktikaf. Tuan-tuan, walaupun bangunan KLCC itu cantik, tapi tuan-tuan, kita tak boleh nawaitul iktikaf fi KLCC lillahi ta'ala. Iktikaf ni hanya untuk masjid. Dan saya nak sedarkan kita bahawa kita sedang berada di dalam masjid yang mana kita melakukan iktikaf. Saya suka sebagai mendorong rasa saya dan kita semua untuk kita tahu bila masjid, sinonim dengan masjid adalah imarah. Jadi kita bersyukur pada Allah, petang ini kebetulan pula cuti di wilayah Persekutuan dan Selangor. Kita semua dapat ada kesempatan untuk melanjutkan sedikit iktikaf kita. Al-Harith ibn Abi Usamah di dalam musnadnya membawa satu perkataan Nabi, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala limalaikatihi yawmal qiyamah, aina jirani, aina jirani, aina jirani. Taqulul malaikah, man dhalladhi yanbaghi an yujawiraka ya rabbal izzah. Sebelum sampai ke penghujung, kata Nabi, Allah menyebut di hari kiamat kepada malaikat. Apa sebutan Allah ketika saya dan tuan-tuan berada di padang mahsyar? Seluruh manusia dihimpunkan di padang mahsyar. Hari, saat yang amat dahsyat. Pada saat itu Allah, kata Nabi, berkata kepada malaikat, di manakah jiran aku, kata Allah. Di mana jiran aku, kata Allah. Mana jiranku, kata Allah. Supaya saya dan tuan-tuan ada satu kesamaan. Jiran ni kalau kita duduk di Taman Tun, jiran ialah yang duduk di Johor Bahru kan? Ya ke? Tak. Kalau tak, alhamdulillah. Kalau tuan-tuan kata itu jiran, maknanya macam tak sama dah makna jiran antara kita. Jiran ni tuan-tuan punya rapat, orang duduk sebelah rumah kita. Kalau rumah kita rumah teres, tuan-tuan, kita mungkin tidur 4 inci je sebelah muka kita, muka jiran tuan-tuan. Nasib baik ada bata blok, ada bata. Kalau cabut bata tuan-tuan, kita tengok jiran kita, ya Allah, sebelah muka kita. Nak bagi tahu betapa dekatnya kita dengan jiran. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang dekatnya ini di padang mahsyar. Di mana jiran aku, kata Allah.
Malaikat tentu akan berkata, man dzalladzi yanbaghi an yujawiraka ya rabbal izzah. Mana mungkin ada manusia yang boleh jadi jiran kepada Allah. Sebab kita tahu bahawa manusia adalah makhluk, tempat adalah makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci daripada bergantung pada tempat dan bergantung pada makhluk. Tapi dengan sedikit mukadimah ini, supaya kita letak harga pada duduk kita sekarang, supaya kita memang memasang niat iktikaf, tapi kita suntik lagi rasa supaya kita rasa berharganya, ya Allah, di cuti hari nuzulul Quran ini aku dapat duduk dalam rumah Allah. Maka kata Allah, ketika malaikat bertanya siapa yang dimaksudkan dengan jiran itu, apa kata Allah? Kata Nabi, aina ummarul masajid. Manakah dulu, kata Allah, di dunia orang yang sering mengimarahkan masjid? Tuan-tuan, kalau jiran kita di atas muka bumi, dia jaga kita, dia tolong tengok rumah kita, cuba bayang kalau Allah jaga kita di padang mahsyar. Maka alangkah besar nikmat hidayah, inayah Allah saat ini, kerana Allah memilih kita untuk berada dekat dengan Allah. Cuma iktikaf adalah remedi, ubat, rawatan terbaik bagi hati kita apabila kita mampu lakukan dua benda. Sebab itu ramai orang iktikaf tetapi iktikaf tak mampu merawat diri. Ramai orang duduk lama-lama dalam masjid, tetapi duduk lama-lama dalam masjid gagal memberi kesembuhan kepada hati. Kerana iktikaf mesti ada dua benda. Yang pertama, dan marilah kita doa ini kita dapat, tuan-tuan, sebab Allah dah panggil kita, Allah dah jadikan kita tergolong dalam golongan mu'takifin. Namun adakah kita buat tuntutan iktikaf yang pertama? Yang pertama, setelah kita memang berniat beriktikaf, seorang mu'takif, dia kena buat, dia kena sebentar, selama mana dia berada dalam rumah Allah, dia memutuskan sebentar hubungan dengan dunia. Dia kena putuskan sebentar hubungan dengan dunia. Ini yang Allah sebut dalam surah Al-Jum'ah. Allah kata, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Dan dibuat nombor satu, wazaral bay'. Dia kena tinggal sekejap, dia kena disconnect dengan dunia. Hanya apabila manusia mampu disconnect dengan dunia, tuan-tuan, melancarkan perbincangan kita, dunia itu apa ya? Dunia ialah apa saja yang kita ada kaitan dengannya. Yang ada kaitan itulah dunia kita. Isteri kita itulah dunia kita. Anak kita kerana dia ada kaitan, itulah dunia kita. Rumah kita, itulah dunia kita. Kereta kita ada kaitan, itulah dunia kita. Bisnes kita ada kaitan, itulah dunia kita. Yang tak ada kaitan, itu bukan dunia kita. Contoh, tuan-tuan, saya baru baca berita di satu kampung di Afrika, seorang perempuan, isteri, dia telah jerkah suami dia. Saya nak tanya tuan-tuan, apa rasa tuan-tuan dengan berita ni? Satu kampung nun di Afrika, seorang isteri, dia jerkah suami dia. Saya nak tanya tuan-tuan, apa rasa? Jawapannya, tak ada rasa. Dia jerkah ke dia apa pun. Tapi cuba isteri tuan-tuan jerkah, tuan-tuan, baru sakitnya kat sini, tuan-tuan. Sebab isteri kita, dunia kita. Isteri orang Afrika tu bukan dunia kita. Jadi ketika kita datang ke rumah Allah, maka kita sebentar masa kita kena putuskan hubungan dengan dunia.
Kerana semua yang saya kasih sekalian, saya suka membuat sedikit analogi. Saya ulang supaya kita tahu kita dah datang ke rumah Allah. Sebab saya nak masuk tentang Lailatul Qadar, saya nak masuk tentang Quran, tetapi saya nak mempersiapkan lapang yang baik untuk dia masuk. Sebab kita duduk beriktikaf, tuan-tuan, kenapa kita buat sebentar masa disuruh untuk tinggalkan, disconnect sebentar tentang dunia? Macam ni lah tuan-tuan ya. Ini kertas A4. Saya nak tanya tuan-tuan, just tanya sebab bincang je. Berat ke tak kertas A4 ni tuan-tuan? Berat ke tidak? Semua marah jawab, mana ada berat. Tapi tuan-tuan, saya minta kita pegang selama sejam, 2 jam, 3 jam. Lepas 5 jam kita tanya Tuan Haji, berat tak kertas A4? Jawapan dia jadi apa tuan-tuan? Berat. 10 jam, Allah beratnya. 24 jam, mak sakitnya. Benda yang paling ringan sebab kita tak tahu bila patut letak jadi sangat berat. Kalau benda paling ringan jadi berat sebab kita tak tahu bila nak letak. Cuba bayang kalau memang masalah tak ringan tuan-tuan, berat. Kita dengan isteri dengan suami, anak-anak, kerja. Dan masalahnya kita pegang benda berat ini 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Sebab tu kita rasa penat, kita rasa tak larat. Islam ajar sekarang ketika kamu datang ke rumah Allah, lepaskan sebentar dunia kamu, disconnect. Kerana ini cabaran. Sebab kita tuan-tuan akhir zaman, apatah lagi kadang-kadang nampak macam ada di masjid, tapi Masya Allah duk scroll lama nampak iktikaf. Tetapi sentiasa connect, iktikaf tak rawat hati kita. Dan kita pun rasa bagaimana aku nak healing, masjid tak boleh healing aku. Bukan masalah masjid yang indah ini tak boleh rawat hati kita, kita tidak ikut prosedur rawatan. Dan saya nak cepat saja tuan-tuan, masa saya pun bukan banyak mana, dan masa tuan-tuan juga bukan banyak mana. Saya pun dah terbau-bau bubur lambuk. Apabila kita hanya mampu disconnect, barulah seorang ada upaya untuk connect dengan Allah. Barulah zikir akan menjadi lazat. Barulah membaca Al-Quran akan menjadi lazat. Barulah solat akan menjadi lazat. Solat ni pula tuan-tuan, kalau kita tengok, adalah satu eksplorasi yang kita tadi iktikaf, kita putuskan hubungan dengan dunia. Saat kita berdiri dan telapak kaki kita rasa kapet masjid ni tuan-tuan, untuk kita angkat takbir, dan telinga kita mendengar bisikan suara kita Allahu Akbar, kita sedang masuk ke dalam naksel. Sebab iktikaf dah putus hubungan dengan dunia. Saat kita menyebut Allah yang paling agung dan besar, tak ada benda lagi yang masuk ke dalam hatiku melainkan hanya kebesaran, keagungan Allah. Dan sepanjang jenis solat kita, qiyam kita, rukuk kita, i'tidal kita, sujud kita, semuanya merasai keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun seandainya takbir tak mampu menjadi membran, tak mampu menjadi pertahanan daripada dunia masuk, maka pada ketika itu solat juga tak merawat kita. Semua yang saya kasih sekalian, jadi marilah doa pada Allah. Kerana wahai Allah, sejujurnya kami nak mengaku kepadamu, kami tak mampu nak melakukan kebaikan. Hanya kami mampu setelah Engkau memberikan pertolongan. Sebab itu kita mintalah tolong di bulan Ramadan. Tolong aku wahai Allah, untuk macam doa yang Nabi ajar kepada Muaz ibn Jabal. Doa Nabi adalah
Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Aku tak boleh nak zikir pada Engkau, aku tak boleh nak bersyukur pada Engkau, aku tak boleh nak mengelokkan amal aku pada Engkau, melainkan Engkau tolong aku, wahai Allah. Jadi tu tuan-tuan, sebagai sedikit membuka lapang untuk kita bercerita, sebab saya sangat rasa seronok kerana berada dalam majlis ini, sebab kita sama-sama dalam sebuah majlis yang dianjurkan oleh pihak-pihak yang sangat membantu kita untuk kita sama-sama menyemarakkan cinta Ramadan. Hatta tuan-tuan sekarang ya, sebab saya tentu pernah bercerita juga tentang Lailatul Qadar. Ketika mata hati kita, ya, sebab tu ketika mata hati kita, sebab itulah sebelum saya nak menyebutkan ini, marilah kita dengar pesanan Asy-Syaikh Ibrahim Khawwas, seorang ulama, seorang di kalangan salafus salih yang sangat terkenal. Dia beri satu pesan. Apa pesan dia? Semua yang saya kasih sekalian, innallaha ta'ala yuhyil quluba bi arba'ati asya. Dia kata apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan hati manusia yang mati dengan 4 perkara. Pernyataan pertama yang merisaukan saya sendiri ialah bahawa dalam diri setiap kita, kita tahu ada sekeping hati. Ini seperti mana kita biasa mendengar hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Kita tahu bahawa dalam diri kita ada hati, dan hati kita boleh sampai pada tahap mati. Ada hadis Nabi menggambarkan, innal quluba laqasda kama yasda'ul hadid. Hati manusia Nabi analogikan dalam bentuk dia boleh berkarat seperti mana berkaratnya besi. Kalaulah kita boleh tengok hati kita ni tuan-tuan, banyak mana karatnya, mungkin menakutkan. Saya ingat saya pernah mencangkul di belakang rumah, semangat nak buat pertanian, sebab ada kempen pertanian agaknya masa tu. Kita pun cangkul lah, cangkul bunyi kling. Masya Allah, orang kata kalau cerita-cerita tu macam dapat harta karun, sebab cangkul saya bertemu dengan benda keras. Saya pun dengan penuh teruja buka perlahan-lahan. Masya Allah, apa yang saya jumpa tuan-tuan? Saya jumpa adalah mata cangkul lama. Baru saya teringat 2 tahun sudah semangat saya untuk buat kebun, dan kemudian semangat tu hilang. 2 tahun lepas tu beli cangkul baru. Saya bukan nak cerita semangat turun naik saya tentang mencangkul dan berkebun tuan-tuan, tetapi ketika saya tengok cangkul tersebut dan saya keluarkan daripada tanah, kawasan tu agak lembab, saya bila dengar hadis Nabi, hati kamu itu berkarat seperti mana berkarat besi. Saya angkat mata cangkul yang dah tertanam dalam tanah itu tuan-tuan 2 tahun. Saya tengok karatnya berkeping-keping tuan-tuan. Saya pun ambil pukul, ketuk, dan tercabutlah karat-karat tersebut. Dan tuan-tuan tahu jadi apa? Akhirnya rupanya besi tersebut telah dioksida menjadi karat, bertukar menjadi karbon, dan hansung, tak ada besi dah tuan-tuan. Saya bila tengok keping-keping karat tu, saya mula muhasabah.
agaknya kalau saya boleh buka dada saya ni, agaknya karat yang berkeping tu banyak mana agaknya ya. Karat yang berkeping dalam hati kita ni banyak mana kita tak tahu. Kerana kita sangat mesra dengan benda-benda lara. Kita sangat mesra dengan dunia. Bahkan tanpa sedar kita mesra dengan dosa. Dan kotor hati kita. Dan cuba bayang tuan-tuan, sebab itulah kita angkat Allahu Akbar. Tak rasa Allah Maha Agung. Kita sujud dan kata Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Kita sebut betapa sucinya Allah, tapi hati kita tak rasa sedikit pun lazat dalam keadaan menyebut Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Kita sebut La ilaha illallah, La ilaha illallah, tak rasa lazat. Kita duduk dalam taman syurga, tak lazat. Kenapa tak lazat? Sebab kita ada masalah pada hati kita. Dia samalah tuan-tuan, maaf saya ya, orang puasa tak boleh banyak cerita makan kan, makruh kan. Katalah tuan-tuan bubur lambuk, sekali lagi bubur lambuk, yang memang bubur lambuk agaknya di Masjid Taqwa ni terkenal agaknya ya, macam yang biasa terkenal di Masjid Kampung Baru kan. Dan saya rasa, saya dengar cerita orang lah, saya tak pernah dapat semangkuk lagi. Lepas ni nak jumpa imam, kotlah ada dia jual, saya nak belilah insya-Allah. Tuan-tuan, bubur lambuk bila makan, tolong saya bantu promosi. Sedap ke tak sedap tuan-tuan? Ni tak ada jaminan ni, tak ada testimoni nampaknya. Baik, saya nampak macam orang jamaah Masjid Taqwa tak nak kalah daripada Masjid Kampung Baru. Sedap. Sedap tak tuan-tuan? Tolong panggil orang yang sedang demam, yang lidah dia rasa pahit. Kita tolong bagi bubur lambuk tu tuan-tuan, suruh dia rasa, tanya dia pendapat. Sedap tak bubur lambuk Masjid Taqwa? Jawapan dia pasti apa tuan-tuan? Tak sedap. Itulah bila hati kita demam, hati kita sakit, solat tak sedap, baca Quran tak sedap, rasa tawa, rasa hamba, iktikaf duduk dalam masjid rimas tak sedap. Kenapa? Bukan sebab makanan tak sedap, tetapi hati kita ada masalah. Maka sekarang Ibrahim Khawas diberi kita beberapa tips untuk menghidupkan hati yang mati. Allah marzuqna ya Allah. Pertama, apa kena buat nak hidupkan hati kita? Pertama, kata Syekh Ibrahim Khawas, pertama dia kena buat adalah qiraatul Quran bitadabbur. Pertama sekali adalah qiraatul Qurani bitadabbur. Saya tak nak bacalah yang lain sebab memang kita ni sebab semarak cinta Al-Quran. Yang pertama, untuk rawat, saya bacalah bagi adil ya. Sekarang katakan menyembunyikan ilmu pula, berdosa pula saya. Saya baca bagi habis, tapi saya nak zoomkan dan fokuskan yang pertama. Sebab yang pertama adalah qiraatil Qur'ani bitadabbur. Yang kedua adalah bitaqlili ta'am. Yang ketiga adalah biqiyamil lail. Yang keempat adalah mujalasatis salihin. Ada 4 benda, kata Ibrahim Khawas, seorang murabbi yang mendidik guru murid-muridnya, maka dikata 4 perkara ini akan sangat dapat menghidupkan hati manusia yang mati, yang demam-demam hati tadi, maka boleh dirawat dengan 4 perkara. Pertama, first and foremost adalah baca Quran dengan tadabbur. Sekali lagi tuan-tuan, ada orang dia berhenti pada baca Quran, tetapi dia tak lengkapkan dengan tadabbur. Semua yang saya kasih sekalian, sebab
untuk kita masuk seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Nabi memuji kepada satu kelompok manusia yang Nabi namakan sebagai hamalatul Quran. Nabi kata dalam riwayat daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, Nabi berkata, fa inna hamalatal Qur'ana tahta dhilli arshillah yauma la zilla illa zilluhu ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi. Orang yang hamalatul Quran, orang yang memikul Al-Quran, akan Allah letakkan di bawah lindungan Allah di hari kiamat. Hari tidak ada lindungan melainkan hanya lindungan Allah, bersama dengan ranking nabi-nabi dan orang-orang terpilih dan suci. Dan siapa dia? Orang yang memikul Al-Quran. Tuan-tuan, sekarang saya balik kepada pesan Ibrahim Khawwas. Namun tuan-tuan, orang yang pikul Al-Quran, kalau saya nak pecahkan, ada 6 kelompok. Dan kebiasaannya orang baik di kalangan kita, saya terus cerita pada orang baik tuan-tuan, dia akan bila sebut Quran, apa kamu nak buat dengan Quran? Baca Quran. Dek kerana ilmu baca Quran ni tuan-tuan, ranting, dahan ranting sangat banyak, maka ramai orang, terutama kita di Nusantara ini, terperangkap kepada orientasinya dengan Al-Quran, interaksinya dengan Al-Quran adalah baca Quran, baca Quran. Lepas baca, kita baca lagi Al-Quran. Lepas baca, kita belajar pula bagaimana nak sedapkan suara. Dan akhirnya cabang ilmu tu umur kita habis pergi hanya pada baca Quran. Sebab tu tuan-tuan, baru ni sehari 2 saya kira, seorang ulama daripada Mesir menegur dan disebut secara khusus min Malaysia wa Indonesia. Dia tengok kecenderungan orang kita mengaji dah sampai terlampau mengutamakan lagu-lagu, sehingga Al-Quran itu dilagu-lagukan sampai nak pergi bukan kepada macam baca Quran, tetapi macam melagu-lagukan. Dan yang mengajar Al-Quran itu mengajar Al-Quran macam guru vokal mengajar akademi Fantasia, pinjam je, untuk bagaimana cara mengaji. Dan teguran tersebut daripada ulama. Kenapa ulama tersebut tegur tuan-tuan? Sebab memang dah nampak kecenderungan kita kalau di Malaysia, bila sebut Quran, mengaji, baca, sedangkan sebenarnya ada 6 peringkat yang kita kena lalui. Dan marilah kita bersyukur tuan-tuan. Kerana apa? Sebab penganjuran majlis ini sangat masuk dengan apa yang nak disebutkan oleh Nabi sebagai hamalatul Quran. So Quran ni tuan-tuan, dia mesti bermula dengan pertama. Quran ni mesti bermula dengan yang pertama. Pertama apa tuan-tuan? Pertama bukan baca. Quran ni mesti bermula dengan pertama, tetapi pertama bukan baca. Apa yang pertama? Al-Quran dalam hati orang yang nanti nak baca mesti ada nombor 1. Apa nombor 1? Sayang pada Al-Quran, cinta pada Al-Quran. Tu kena nombor 1. Sebab itulah memang program ini sangat penting untuk kita. Sebab muqaddimah Al-Quran bukan baca Al-Quran, tetapi muqaddimah Al-Quran adalah cinta, kasih, sayang yang bersangatan kepada Al-Quran. Dimesti dengan sayang dulu tuan-tuan, semua yang dikasih sekalian.
Maka doalah tuan-tuan. Saya cakap pada tuan-tuan bukan seperti kononnya ceramah dengan confident saya ni sayang Quran, tetapi saya yang fakir mengharapkan bila saya cakap, maka tuan-tuan mendoakan saya, mendoakan sesama kita. Wahai Allah, tolonglah masukkan rasa sayang Al-Quran dalam hati kami. Wahai Allah, wahai Allah, hati kami ni tuan-tuan, sebab nak masuk cukup susah, maka benda paling halus boleh masuk ke dalam hati yang kasar adalah sayang. Maka kita doa pada Allah, tuan-tuan tolong amin dalam hati nurani. Wahai Allah, masukkanlah dalam hati kami sayang pada Al-Quran. Wahai Allah, masukkan dalam hati anak-anak kami sayang pada Al-Quran. Masukkanlah hati umat ini, wahai Allah, sayang pada Al-Quran. Semua yang dikasih sekalian, sebab tu ada doa kan diajar oleh Nabi dalam riwayat Abu Dawud, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, doa yang dibaca oleh Nabi Dawud alaihi salam, dan Nabi kata doanya adalah Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amala alladhi yuqarribuni hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Boleh ke tuan-tuan kalau kita baca sama-sama supaya lidah kita bergerak, malaikat yang ada dalam masjid ini mengaminkan kita. Benda penting terutama tentang aspek Al-Quran mesti mula masuk, dan mukaddimahnya adalah Al-Quran itu kena masuk dalam hati. Mukaddimahnya hati memberi cinta terlebih dahulu kepada Al-Quran. Bolehkah kalau saya nak ajak tuan-tuan baca sama-sama? Allah baik semua, tempat lain tak boleh tuan-tuan. Alhamdulillah. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amala alladhi yuqarribuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Amin ya rabbal alamin. Sebab tuan-tuan, cinta, kasih adalah makna sebenar hidup kita. Kalau saya tanya tuan-tuan, kita tak perasan kan? Sebenarnya rumah kita yang ada pagar, rumah kita yang ada pintu rumah, kita masuk pula dalam bilik, ada pintu bilik. Orang yang boleh masuk daripada satu lapis ke satu lapis, siapa tuan-tuan? Sebenarnya orang yang kita sayang. Sebab tu kalau kita suami, siapa boleh masuk dalam rumah kita? Perempuan yang isteri kita. Sebenarnya kenapa dia boleh masuk dalam rumah kita? Sebab kita sayang pada dia. Perempuan, orang lain yang bukan isteri kita, sebab kita tak sayang macam kita sayang isteri kita, dia tak boleh masuk dalam rumah kita. Dia tak boleh masuk dalam bilik kita. Anak kita, saya tak payah cerita tuan-tuan sebab nak buat analogi saja. Sebab poin saya adalah, kalau hati kita tak cinta Al-Quran, Al-Quran tak masuk dalam hati kita. Dia ada di luar hati kita. Hanya setelah kita latih sayang Al-Quran, barulah Al-Quran itu akan masuk. Sebab orang hanya benar untuk masuk dalam diri ialah siapa yang dia sayang. Maka sebab itu penting untuk bermula Al-Quran daripada 6 untuk jadi golongan hamalatul Quran adalah sayang Al-Quran. Dan apatah lagi orang yang sayang, bahasanya bahasa sayang.
Tuan-tuan, saya cakap ni macam kuat sangat tak? Betul. Saya pula tiba-tiba macam, kenapa saya cakap kuat sangat tuan-tuan? Bingit okey ke? Kan? Boleh. Tuan-tuan jangan ambil hati saya cakap tu terang tuan-tuan. Ustaz cakap kuat sangat lah Ustaz. Ustaz cakap perlahan pun kami dengar. Tapi kadang-kadang kuat tu tuan-tuan sebab saya tengok suasana, situasi dan kondisi nak menolong sahabat-sahabat supaya bertahan sampai ke penghujung. Waktu kadang-kadang kena kuat sikit. Orang yang sedar dia pun heran, kenapa sedar? Itu usaha ikhtiar saya yang saya boleh buat. Selebihnya saya serah pada Allah tuan-tuan. Jadi sebab tu Masya Allah, maafkan saya kalau saya cakap tu macam kuat sikit. Baik. Sebab itu tuan-tuan, contoh orang sayang, bahasanya dah jadi bahasa sayang. Antara bahasa sayang adalah rindu. Sebab tu kita rindu nak dengar Al-Quran, kita rindu nak baca Quran. Saya dapat satu orang hantar banyaklah, tapi saya sangat tersentuh. Dia kata apa? Andai Quranmu berhabuk, andai Quranmu berhabuk. Kita balik rumah, kita tengok, kita sapu Quran tuan-tuan, ada habuk, maka dia kata tahulah hatimu habuknya lebih banyak. Jadi habuk kat Quran indikasi pada habuk dalam hati, tetapi kena ganda mungkin 100 kali ganda. Tetapi kalau Al-Quran tu Masya Allah. Dan sebab tu tuan-tuan, bila Lailatul Qadar ni sebenarnya main story surah Al-Qadar ni tuan-tuan ialah tentang apa sebenarnya? Just sekadar bincang petang-petang sebelum insya-Allah beratur mengambil bubur lambu. Tuan kata dapat dah. Orang terlambat macam itulah tuan-tuan. Kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi shahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr salamun ya hatta matla'il fajr. Semua yang saya kasih sekalian, fokus paling utama surah Qadar apa agaknya tuan-tuan? Saya tanya, tak macam tanya ke? Tak tanya bukan nak uji. Maaf saya hanya letakkan isu supaya ada perbincangan. Bukan nak uji tuan-tuan. Zoramli tak layak langsung untuk menguji siapa-siapa yang ada di sini. Memuji boleh insya-Allah. Tuan-tuan, sebab kita baca suratul Qadar, dia punya, kalau kan pelakon dia ada hero, dia ada heroin, dia ada watak antagonis, dia ada pelakon tambahan. Maka dalam surah Al-Qadar ni tuan-tuan, fokus paling utamanya apa ya? Masya Allah, suka saya mendengar suara. Maknanya bukanlah saya keseorangan dalam masjid ni, Masya Allah. Kadang-kadang sunyi juga tuan-tuan cakap seorang, dengar balik suara saya melantun. Bila dengar suara orang lain, sejuk hati saya, Alhamdulillah. Baik. Semua yang dikasih sekalian, hero, fokus utama, focal point dalam surah Al-Qadar adalah Al-Quran. Sebab tu Allah kata pada ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah nak cerita betapa hebatnya, betapa agungnya Al-Quran itu. Maka Allah nak bagi tahu hebat tersebut. Maka Allah kata yang menyambut turunnya Lailatul Qadar, menyambut turunnya Al-Quran adalah malam Al-Qadar, bukan Lailatul Qadar. Itu pelakon utama tuan-tuan. Kita selalu tersalah pandang, maka kita sangka Lailatul Qadar itu pelakon utama. Pelakon utama adalah Al-Quran. Fokus utama bukan Lailatul Qadar, fokus utama. Sebab itulah Allah kata kami menurunkan
Sebab Allah nak cerita terlampau hebat Lailatul Qadar itu. Cuba bayang, kerana turunnya Al-Quran pada malam tersebut, amalan menjadi lebih daripada 1000 bulan. Memang Lailatul Qadar itu hebat, tak dinafikan. Jangan tuan-tuan salah fahamkan saya. Tetapi dalam kita memfokus kepada surah tersebut, Allah sebenarnya nak mengangkat Al-Quran itu. Dan contohlah tuan-tuan, mungkin analogi saya ni macam okey juga kot. Perkahwinan diraja. Contoh ni raja di negara zaman dulu lah. Cerita kan kita suka cerita zaman dulu, cerita raja-raja puteri zaman dulu. Maka raja tersebut mengahwinkan anaknya 7 hari 7 malam. Kenduri kambing, ditumbangkan 70 ekor lembu, kemudian dihidang dengan 70 mata laut. Tuan-tuan, saya nak tanya, main utama cerita ni yang hebat siapa? Kalau tuan-tuan kata lembu hebat, memang tak sampai message. Nak cerita hebatnya kenduri itu sebab nak kata hebatnya perkahwinan itu. Maka begitulah pada malam yang gemilang itu, malam tu gemilang, tetapi nak bagi tahu yang hebatnya adalah Al-Quran itu. Sebab malam itu hanya satu malam, tetapi Al-Quran sepanjang malam. Kerana Al-Quran itu supaya dia menarik, menyentap perasaan kita, seluruh rasa. Hebatnya. Cuba bayang, hanya untuk turunnya sahaja malam tersebut menjadi gilang gemilang. Hanya nak turun sahaja malamnya menjadi gilang gemilang. Betapa kalau diturun dalam hati kita, betapa gilang gemilangnya hati kita tuan-tuan. Namun sekali lagi, kenapa hatta Al-Quran yang sangat hebat itu tetapi langsung tak ada kesan dalam hati kita? Langsung tak ada bukan langsung lah, saya sebut tak ada kesan lah. Langsung tu melampau lah. Maknanya tak ada kesan yang sepatutnya. Kesan yang sepatutnya lahir saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu nak dapat kesan mesti bermula dengan sayang. Sayang. Dan orang sayang, dia nampak keagungan. Ya Allah, hebatnya Quran. Kita baca tentang definisi Al-Quran, huwa kalamullah ta'ala al-mu'jiz munazzal ala lisanin nabi sallallahu alaihi wasallam biwasitati amini Jibril al-manqulu ilayna bitawatur al-muta'abbad bitilawatih al-muftatah bi suratil Fatihah al-muftatam bi suratin Nas. Kita tu rasa hebat. Masa tak hebat, kita sedang ada mukjizat. Dan mukjizat itu dalam hati kita. Apa makna mukjizat tuan-tuan? Apa makna mukjizat? Sekali lagi, bukan tanya nak uji supaya macam bukan saya cakap seorang. Tuan-tuan jangan tersinggung bila duduk dengan saya. Saya kena disclaimer banyak kali. Ya, sebab kita melontarkan satu supaya kita sama berkongsi, sebab berkat banyak pada kongsi. Apa makna mukjizat? Cuba bayang, tuan-tuan boleh bayang tongkat yang sedang ada pada tangan, yang ada pada tangan Nabi Musa, itu mukjizat dalam bentuk maddi, fizik. Maka kemudian mukjizat tu apa tuan-tuan? Mukjizat tu apa? Itulah kan, bila dah puasa ni macam itulah tuan-tuan ya. Nak jawab pun tak larat sebenarnya. Bukan tak nak jawab, tapi penat kan. Mukjizat maknanya adalah sesuatu yang mengalahkan. A'jaza yu'jizu i'jazan, mu'jizun mu'jazun. Ya, mukjizat adalah sesuatu benda yang kalahkan. Bila saya angkat tongkat, Nabi Musa sebenarnya bukan dia membelah laut, tetapi dia mengalahkan Fir'aun. Sebab laut yang terbelah menjadi pengapit yang menghimpit Fir'aun yang sangat agung kononnya, yang sangat hebat kononnya. Tetapi sebab mukjizat bermaksud mengalahkan. Artinya dengan sebab adanya tongkat, seorang itu Nabi Musa mampu mengalahkan satu raja yang paling zalim,
Sekarang kita buat hierarki dan ranking. Al-Quran adalah mukjizat paling tinggi. Hatta tongkat Nabi Musa berada di bawah ranking mukjizat Al-Quran. Dan sekarang ada dalam hati kita. Bolehkah kita kalah? Kita tak boleh kalah dengan masalah. Kita tak boleh kalah. Dan tak ada benda yang mengalahkan saat kekuatan Al-Quran masuk. Tetapi sekali lagi, macam mana nak masuk? Sayang, sebab tu program ni dia buat dengan penuh jiwa supaya kita semua menjuai. Masya Allah, marilah kita mukaddimahkan dengan cinta, kasih, sayang pada Al-Quran. Sebab hanya sayang dia mula masuk. Dan bila dah mula sayang, maka bagi makna pada sayang, barulah datang. Yang kedua adalah baca. Yang kita terperangkap kat sini, inilah perimeter Al-Quran kita. Lepas baca, sebenarnya setelah kita baca, tuntutan daripada baca adalah untuk faham. Setelah faham, datang tuntutan untuk tadabbur. Setelah kita faham dan tadabbur, maka datang tuntutan untuk kita amal. Dan bila kita dah amal, datang tuntutan untuk kita sampai dan perjuangkan. Kerana tu, semua itu semua yang saya 6 perkara tadi, mukaddimahnya adalah cinta kasih kita kepada Al-Quran. Kita pergi pada baca, tetapi bukan matlamat baca, tetapi untuk aku faham. Dan dengan faham, maka lahirlah tadabbur, supaya amal kita semuanya dipandu oleh Al-Quranul Karim. Amin ya Allah. Barulah kemudian dia setelah amal, barulah last sekali, khairukum man ta'allama al-Quran. Maka last sekali, wa 'allamahu. Antara ta'allama wa 'allama ada beberapa perkara yang kita kena slot in dalam dada-dada kita semua, insya-Allah. Semua yang dikasih sekalian, 5 minit terakhir. Apabila kita nak minta, ya Allah, terutamanya tema kita, sebab dalam hati kita ni terlalu banyak cinta, kasih sayang pada itu dan ini, sehingga kasih pada Quran bukan tak ada, tapi dalam pojok yang sangat kecil, ruang yang sangat sedikit, yang tak pushkan kita untuk kita gairah membacanya. Kita tak macam Sayyidina Uthman bin Al-Affan bin Al-As bin Amru bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalid bin Fihr Al-Quraisy Al-Umawi. Nama Sayyidina Uthman dalam surat beranak, tuan-tuan. Nombor saya lupa, nanti saya cek Jabatan Pendaftaran Kota Madinah. Sayyidina Uthman saking sayangnya pada Al-Quran, dia mampu khatamkan 30 juzuk Al-Quran dalam satu rakaat semayang malam dia. Saya takut tuan-tuan tersalah dengar kan. Oh, 1 juzuk. Saya pun, kami di masjid kami pun alhamdulillah tarawih 1 juzuk. Mungkin tuan-tuan tersalah dengar kan. Kita sangka satu juzuk pecah habis satu malam. Sayyidina Uthman 30 juzuk. Tuan-tuan tengok dalam Azkar Imam Nawawi, bahkan Imam Nawawi bawa lagi beberapa nama-nama yang lain, hatta khatam 8 kali dalam satu hari, tuan-tuan. Orang yang cintanya, cakapnya apa yang dia cinta. Orang suka bola, cakap bola aja, tuan-tuan. Ya, betul kan, tuan-tuan? Cakap bola, nampak jersey, beli, tengok kereta, macam mana nampak. Manusia akan keluarkan apa dia cinta. Saya, tuan-tuan, bila cinta ni, saya teringat satu kisah lah. Ada seorang ustazah dalam satu sharing, dia cerita macam ni lah. Banyak kelas tadarus ya. Ingat semua yang dikatakan. Sebab tu namanya tadarus. Itu bukan hanya berhenti pada perimeter baca, dia patut kepada faham, kepada tadabbur. Sebab nanti barulah amal datang daripada dalam. Jadi nak cerita tadarus kita ni ialah orang baca. Okeylah, dengan cepat saya nak cerita dalam ramai-ramai jemaah ini,
ada seorang muslimah, ni ustazah cerita ya, ada seorang muslimah yang memeluk Islam sedangkan umur dia sudah lebih kurang lebih 70 tahun. Maknanya dia memeluk Islam pada usia itu ya, dah 70 tahun dia baru memeluk agama Islam. Yang menarik, apa yang saya nak kongsi dengan semua yang saya kasih adalah bila tadarus ni tuan-tuan, seorang baca, orang lain tengok, semak, macam biasalah macam kita tadarus. Bila sampai pada kakak ni, maka ustazah signal supaya langkah. Begitulah setiap hari bila datang majlis tadarus tu tuan-tuan. Kalau kita tengok Quran yang kakak ni ulang alik bawa ke rumah, masjid, tadarus, buka selak tuan-tuan. Kalau kita tengok kalau Quran kat rumah kita, saya teringat Quran masa kita kecil dulu. Saya tak tahu sama ke tak tuan-tuan. Takut tak sama, nanti tuan-tuan tak faham apa yang saya nak maksud. Masa kita kecil dulu tuan-tuan, satu Quran tu kadang-kadang kulit pun tercabut. Sebab tak macam sekarang. Macam sekarang kita Quran nampak keluar iklan baru, mushaf ini beli tuan-tuan. Nampak pula awan larat cantik, beli tuan-tuan. Jadi saya tak tahu, jarang ada Quran yang macam kita masa kecil dulu, yang kadang-kadang tercabut, yang kadang kembang, kadang koyak sikit. Tuan-tuan boleh bayang apa yang saya nak cuba sampai? Ke memang tuan-tuan daripada kecil dulu dah memang kumpul Quran macam sekarang ni? Baik, kalau tuan-tuan nampak sikit, alhamdulillah, idea ni senang saya nak kongsi. Quran dia tuan-tuan, sejak daripada mula dia dapat begitu cantik, tetapi ketika ustazah ni jumpa, ya Allah, Quran tu dalam bahasa maaf saya macam dah lencun. Quran tu kembang. Dia datang pada setiap tadarus, dia akan tanya, dia akan pandang berapa muka surat, dia akan buka muka surat tersebut. Dan kerana terlampau banyak majlis tadarus yang dia masuk, maka Quran yang sama dia ulang-ulang. Tetapi apa beza Quran yang ada di tangan kakak ini dengan Quran kita semua yang saya kasih sekalian? Quran itu pada setiap, sebab dia seorang muallaf yang tak reti baca Quran, maka setiap kali orang baca Quran tuan-tuan, dia akan buka, dia tengok paparan yang langsung, dia tak baca, dia tak boleh nak faham apa pun. Tetapi tuan-tuan, dia dekatkan Al-Quran itu, cakap dia yang tak pernah berhenti adalah, wahai Allah, atas umurku ini aku baru kenal Al-Quran. Wahai Allah, tolonglah rezekikan aku boleh baca apa yang ada dalam kitab ini, wahai Allah. Sambil didengar orang lain, dia berdoa, dan tuan-tuan, air mata jernihnya mengalir dan jatuh di atas setiap helaian Al-Quran pada seluruh mushaf tersebut. Saya bila dengar kisah ni tuan-tuan, air mata kita baca Quran tak pernah mengalir pun, tak pernah titis air mata kita jatuh ke atas Al-Quran. Sebab kita rasa lazatnya baca kalam Allah. Kita rasa lazatnya, macam Sayyidina Umar kata, lazatnya mendengar setiap hari kami dongak kepala tunggu apa Nabi nak baca pada hari ini. Lazatnya sampai mengalir air mata satu Masjid Nabawi saat Nabi baca Al-Quran. Kami semua menangis. Kami rindu suasana saat Nabi wafat. Bukan hanya pada kewafatan Nabi, tetapi rindu suasana kami menunggu setiap hari apa Quran yang Nabi nak baca pada kami. Dan perkara tersebut kakak tu dia boleh buat sampai setiap helai daripada mushaf dia tu ada air mata dia, ada doa dia pada Allah Subhanahu wa taala. Saya muhasabah, ya Allah, mungkin kita boleh baca Quran, hatta mungkin kita boleh tafsir Al-Quran, hatta boleh kita pecah i'rab pada setiap kalimat Al-Quran. Tetapi mungkin yang tak ada adalah sayang pada Al-Quran. Maka majlis ini, marilah kita pupuk benar-benar. Sekali lagi kita doa pada Allah, tambahkanlah sayang wahai Allah, kerana seluruh kemudiannya apa yang berlaku menjadi erti dan makna Al-Quran masuk dalam hati,
Al-Quran menjadi rawatan pada hati. Al-Quran, kata Ibrahim Khawas, menghidupkan kembali hati kita. Terima kasih semua yang saya muliakan di hadapan saya. Terima kasih kerana bersama memungkinkan kita dapat duduk dalam sebuah taman syurga pada petang ini. Wahai Allah, terimalah amal ini daripada hamba-hamba yang berdosa ini. Wahai Allah, simpankanlah ini ya Allah, agar nanti di hari akhirat Engkau bentang kembali momen ini, dan saat itu kami akan gembira kerana melihat amal yang kami buat. Wahai Allah, jadikanlah juga ya Allah amal ini penghapus dosa kami. Wahai Allah, sebab kami tak nak nanti di hari akhirat Engkau bentangkan seluruh dosa-dosa yang kami malu untuk dilihatkan. Wahai Allah, maka wahai Allah, terimalah. Terima kasih semua. Ampun maaf daripada saya, perkataan, akhlak, tingkah laku yang tak baik daripada saya Zuramli, hamba yang sangat lemah ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.